Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sambungan semalam, Allah SWT berfirman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah SWT sebanyak-banyaknya. Yani hendaklah berzikir pada waktu malam ataupun siang, di daratan ataupun di lautan, semasa berada dalam perjalanan atau tidak, dalam keadaan miskin ataupun kaya, ketika sakit ataupun sihat, dengan perlahan ataupun nyaring, dan dalam apa-apa keadaan pun. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih menulis dalam kitabnya Al-Munabihat satu riwayat pada Sayyidina Utsman radhiyallahu an tentang tafsir ayat Al-Quran, dan di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua, iaitu kisah dua orang anak yatim yang ada harta simpanan untuk mereka berdua, berupa papan tulis yang diperbuat pada emas, yang padanya tertulis 7 baris ayat yang bererti: pertama, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa adanya maut tetapi dia masih ketawa. Kedua, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa satu hari nanti dunia ini akan binasa tetapi dia masih terpesona dengan dunia. Ketiga, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa segala-galanya berlaku mengikut ketetapan Allah SWT tetapi masih berduka cita di atas kehilangan sesuatu. Keempat, aku berhairan terhadap sikap orang yang yakin bahawa dia akan dihisap di akhirat nanti tetapi dia masih mengumpul harta kekayaan. Kelima, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui bahawa adanya api neraka tapi dia masih melakukan maksiat. Keenam, aku hairan terhadap sikap orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi dia masih mengingati selain darinya. Ketujuh, aku hairan terhadap sikap orang yang mengetahui adanya syurga tetapi masih mencari keseronokan dalam kemewahan dunia. Terdapat sedikit tambahan dalam setengah naskah yang lain, iaitu aku hairan terhadap orang yang menganggap syaitan sebagai musuh tetapi masih mentaatinya. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi menulis, meriwayatkan kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Jibril alaihissalam sentiasa bersungguh-sungguh memberi penekanan terhadap zikrullah, sehingga aku mula menyangka bahawa tidak ada suatu amalan pun yang boleh memberi manfaat tanpa zikrullah. Sayyidina Abdullah Zulbajadain radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang yatim sejak masih kecil. Beliau tinggal bersama bapa saudaranya yang telah menjaganya dengan baik. Tanpa diketahui oleh ahli keluarganya, beliau telah memeluk Islam. Setelah diketahui, maka bapa saudaranya sangat marah, lalu menanggalkan pakaiannya serta menghalaunya keluar pada rumah. Ibunya juga tidak senang hati dengan keislamannya. Walau bagaimanapun sebagai seorang ibu, dia bersimpati juga dan memberi kepadanya selai selimut yang agak tebal. Beliau memotong selimut itu menjadi 2 bahagian. Satu bahagian dijadikan kain sarung dan sebahagian lagi digunakan untuk menutup bahagian atas badannya, dan beliau terus berhijrah ke Madinah. Beliau selalu berada berhampiran pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak berzikir dengan mengeraskan suaranya. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah orang ini berzikir sedemikian rupa kerana ingin menunjuk-nunjuk? Rasulullah SAW bersabda, tidak, bahkan dia adalah seorang daripada golongan awabin, iaitu orang yang selalu bertaubat kepada Allah SWT. Pada malam itu, para sahabat melihat pelita yang bersinar berhampiran dengan kubur-kubur. Mereka pergi dan melihat Rasulullah SAW berada di dalam liang kubur. Baginda SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar Faruq radhiyallahu an, hulurkanlah mayat saudaramu itu kepadaku. Mereka pun menghulurkan mayat itu kepada Rasulullah SAW. Setelah mengemumikan mayat itu, baginda SAW berdoa, ya Allah, aku meredainya. Ya Allah, engkau juga redalah terhadapnya. Selepas menyaksikan upacara perkebumian tersebut, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah bagusnya jika mayat ini adalah mayat aku. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.